Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sazani bin Muhammad Yunus, nombor matrik 205207, pelajar berjaya pendidikan Sains Pertanian. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah kod khusus FCE 3804. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On Batu Pahat Johor merupakan penempatan sekolah untuk saya melaksanakan PAS ini. Sepanjang melaksanakan PAS, saya dibimbing oleh Puan Hamidah binti Muhammad. Beliau merupakan guru mata pelajaran pertanian di SMK Dato' On. Berikut adalah kandungan pembentangan. Yang pertama, latar belakang sekolah. Kedua, pemerhatian terhadap proses PDPR. Ketiga, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Dan yang keempat, rumusan. Seterusnya adalah sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Secara ringkasnya, seorang tokoh bernama Tuan Haji Yunus bin Ibrahim, iaitu guru besar Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Bagan pada tahun 1966, merupakan individu yang paling banyak menyumbang jasa kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Apabila Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Bagan berpindah ke SMK Dato' On, beliau juga terus diberi kepercayaan untuk menjadi guru besar sehingga beliau bersara pada 25 April 1980. Beliau juga merupakan individu yang mencadangkan nama Dato' On diabadikan untuk sekolah ini sebagai mengenang jasa Dato' On yang telah berjaya meleraikan pergaduhan di antara orang Cina dan orang Melayu di Simpang 5 Batu Pahat, Johor. Seterusnya adalah misi dan visi Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Misi Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Berikut adalah lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On terletak di Simpang 5 Batu Pahat, Kampung Simpang 5, 83000, Johor, Malaysia. Gambar raja berikut adalah peta Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Seterusnya adalah infrastruktur Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Infrastruktur Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On terbagi kepada beberapa. Yang pertama, infrastruktur fizikal. Kedua, humanistik. Ketiga, PDPR. Keempat, peralatan PDPR. Dan yang kelima, komunikasi dan lain-lain. Jadual berikut menunjukkan senarai jenis dan kuantiti di bawah infrastruktur yang disebutkan tadi. Gambar raja berikut juga merupakan contoh infrastruktur yang terdapat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Seterusnya adalah infrastruktur berkaitan bidang pertanian dan reka bentuk teknologi. Yang pertama, bengkel pertanian. Digunakan oleh pelajar tingkatan 4 dan 5. Tujuan melaksanakan amali dan kerja khusus seperti peternakan dan penanaman sayur. Kedua, ladang tanaman. Digunakan oleh pendidikan khas untuk aktiviti pertanian atau pembelajaran berkaitan kemahiran pertanian. Seterusnya adalah bengkel RBT ataupun kemahiran hidup. Digunakan oleh pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 untuk amali ataupun PDPR, kelengkapan peralatan seperti mesin pemotong kayu, alat pemati dan sebagainya. Yang terakhir adalah bengkel elektrik atau RBT. Digunakan oleh pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil aliran elektrik atau vocational untuk amali atau PDPR, kelengkapan peralatan yang baik. Seterusnya adalah suasana persekolahan dalam bilik darjah sewaktu pandemik COVID-19 berlaku. Yang pertama, jarak meja 1 meter, PDPR dan waktu rehat di dalam kelas mengikut SOP Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Rumusan terhadap persekitaran dan bilik darjah sekolah. Persekitaran dan bilik darjah dalam keadaan yang terbaik kerana kepelbagaian kelengkapan seperti yang ditetapkan oleh pihak atasan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan PDPR. Seterusnya adalah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Kelebihan PDPR secara talian. Yang pertama, kehadiran kelas atas talian agak memberangsangkan. Kedua, pengetua memantau PDPR bagi kelancaran persekolahan. Kelemahan PDPR secara talian. Yang pertama, penglibatan pelajar dalam kelas kurang. Yang kedua, masa bebas. Yang ketiga, pelbagai masalah timbul. Alat bantu mengajar. Yang pertama, Wi-Fi, tab, telefon pintar, laptop, komputer dan sebagainya. Bahan bantu mengajar pula. Yang pertama, buku teks, nota-nota dalam bentuk PDF, WPS, PowerPoint dan sebagainya. Yang ketiga, penggunaan laman sesawang, YouTube dan Telegram. Dan yang keempat, video pembelajaran. Dan yang terakhir, alatan sekeliling.
Amalan pedagogi semasa PDPR. Yang pertama, guru menekankan penlibatan murid di dalam bilik darjah. Yang kedua, guru mengambil tindakan segera jika pelajar mempunyai masalah seperti disiplin. Yang ketiga, guru lebih sedia menyediakan bahan-bahan bantu pelajar. Pelaksanaan kebat atau kemahiran berfikir aras tinggi semasa PDPR. Yang pertama, melalui tayangan video berkaitan subjek. Kedua, guru menggunakan modul sebagai pengukuhan dan kefahaman bagi pelaksanaan kebat. Dan yang terakhir adalah kesediaan diri sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai seorang guru semestinya mempunyai kefahaman isi kandung pelajaran dan muridnya. Sebagai seorang guru juga sewajarnya mempunyai kaedah transformasi dalam PDPR. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru juga perlu memahami dan menguasai prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, sebagai seorang guru juga perlu bersedia menyediakan bahan-bahan bantu pelajar. Dan yang kelima, sebagai seorang guru juga perlu bersedia menghadapi sebarang perubahan. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Terdapat kelemahan dan kekuatan dalam bidang core curriculum. Kelemahannya adalah yang pertama, tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Kedua, program terhad. Ketiga, tiada sambutan memberangsangkan daripada pelajar. Manakala kekuatannya pula adalah ilmu dapat disampaikan. Jadual berikut merupakan kelab yang saya sertai semasa menjalankan PALS, iaitu Kelab Pertanian. Ahli terdiri daripada pengetua sebagai pengurusi kelab, 2 orang guru pertanian sebagai penasihat kelab, pelajar-pelajar pertanian yang terdiri daripada 16 pelajar tingkatan 5 dan 13 pelajar tingkatan 4. Proses pengendalian kelab pertanian adalah secara talian melalui voice telegram dan chat telegram untuk menghubungkan dua hala antara pelajar dan guru. Kebaikan terhadap profesional keguruan adalah yang pertama, dapat memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dalam berpersatuan walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Kedua, dapat memberi input berkaitan ilmu pertanian secara online dengan melakukan aktiviti seperti kolas jenis tumbuhan, nama saintifik tumbuhan dan haiwan dan sebagainya. Dan ketiga, dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebagai pendidik dengan bersungguh-sungguh walaupun dalam situasi pandemik. Penambahbaikan dari segi budaya sekolah. Yang pertama, budaya 3S. Budaya 3S merupakan elemen terpenting di dalam sekolah ini. 3S membawa maksud senyum, salam dan sapa. Amalan atau budaya ini sewajarnya diteruskan bagi menanam nilai-nilai murni seperti hormat menghormati dalam kalangan warga sekolah, terutamanya murid untuk menghormati guru dan guru menghormati rakan sekerja lain. Amalan ini sewajarnya diteruskan dalam pelbagai bentuk program. Yang kedua adalah budaya al-maksurat. Budaya ini juga penting sebelum memulakan PDPR atau pembelajaran, kerana dengan membaca al-maksurat ini sudah pasti ia akan membawa kepada kebaikan seperti melancarkan dan memudahkan perjalanan PDPR dan urusan warga sekolah, kerana al-maksurat merupakan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Amalan ini dilaksanakan pada pagi hari setiap hari persekolahan di Dewan Utama yang dipimpin oleh imam remaja ataupun guru bertugas. Penambahbaikan bagi program ini adalah membuka ruang kepada pelajar biasa untuk mengotai atau memimpin bacaan. Penambahbaikan budaya kerja, iaitu PLC atau Professional Learning Community, merupakan budaya kerja yang sangat penting yang digunakan semasa pandemik COVID-19. Tujuannya adalah menggalakkan kolaborasi yang lebih aktif di antara pentadbir dan para guru bagi menambah baik kualiti PDPR di dalam bilik darjah. PLC pada era pandemik ini dilaksanakan secara talian atau dipanggil PLC online. Contoh PLC adalah guru membincangkan masalah PDPR satu sama lain dan memberi kata sepakat dalam menyelesaikan sesuatu masalah itu bagi keberkesanan PDPR yang terbaik. Kebanyakan PLC online membincangkan masalah tentang internet perlahan di kalangan pelajar kerana terdapat pelajar yang kurang bernasib baik, terutamanya pada era COVID-19 ini. Hal ini kerana penjaga atau ibu bapa mereka kehilangan kerja, dan penyelesaian masalah ini adalah mendapat kelulusan pentadbir untuk menggunakan dana sekolah bagi tujuan membantu pelajar yang kurang bernasib baik seperti sumbangan pelan data internet dan telefon pintar bagi memudahkan urusan pembelajaran. PLC online ini juga bukan sahaja membincangkan masalah PDPR tetapi membincangkan perjalanan pentaksiran kerja khusus bagi keberkesanan PDPR.
Perbincangan ini adalah mengikut bidang tertentu, sebagai contoh bidang teknik vokasional, pertanian dan sebagainya. Secara kesimpulannya, PAS menggalakkan pelajar untuk berkhidmat dalam profesional keguruan dengan cara sentiasa mengamalkan nilai-nilai budaya kerja untuk melaksanakan perkhidmatan terbaik dalam profesional keguruan. Sebagai contoh, nilai kolaboratif sangat penting dalam profesional keguruan, sama ada guru dengan guru ataupun guru dengan pelajar. Pada pendapat saya, nilai ini sangat penting diamalkan kerana ia melibatkan kerjasama atau interaksi dua atau lebih pihak dalam merancang, melaksanakan dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan. Sebagai contoh, sepanjang saya melaksanakan PAS dengan guru pembimbing memberikan kerjasama yang sangat baik kepada saya bagi menjayakan PAS ini. Saya berasa yakin untuk meneruskan perjalanan saya menjadi sebagai seorang guru kerana nilai dan sikap yang ditunjukkan oleh guru pembimbing sangat baik. Cadangan saya berkaitan program Sulam adalah membuat modul pengajaran berkaitan subjek pertanian untuk tingkatan 4 dan 5. Cadangan ini saya yakin dapat menaikkan prestasi pelajar sekolah dan menambahkan ilmu saya sendiri. Hal ini kerana khususnya saya di Universiti Putra Malaysia adalah berkaitan pertanian. Oleh itu, saya yakin ia dapat menggalakkan penglibatan komuniti untuk melaksanakan program Sulam ini. Cadangan saya untuk program Sulam yang lain adalah: yang pertama, pihak sekolah melalui kaunseling membantu komuniti yang menghadapi masalah seperti alat-alatan sebagainya, terutamanya berkaitan dengan pertanian. Yang kedua, menyediakan platform untuk membantu masyarakat yang memerlukan, terutamanya golongan gelandangan. Yang ketiga, menghasilkan video berkenaan pertanian untuk menggalakkan komuniti menceburi bidang pertanian seperti bidang hidroponik dan sebagainya. Sekian saja dari saya. Terima kasih.